masih lagi tajuk jadual berkala unsur. So, cuma kita nak lihat dari segi susunan elektron. So, Nita boleh buka buku teks muka surat 172. Okey. Okey. So, kriteria kejayaan kita untuk hari ini ada dua sahaja. Jadi, yang pertama adalah kamu dapat mengenal pasti nombor proton. Okey, nombor proton dalam simbol unsur. Okey. Yang kedua, kamu dapat menulis susunan elektron unsur. Okey. Dan yang ketiga, cikgu terlupa nak letak. Okey, yang ketiga kamu dapat melukis. Okey, susunan elektron unsur. So dia sebenarnya tiga perkara yang berbeza lah. Yang dua perkara yang berbeza. First, kamu boleh tulis susunan elektron. Yang ketiga, kamu boleh lukis susunan elektron tersebut. Okey, jom kita tengok. Ni yang kamu pernah belajar masa kamu tingkatan berapa Tingkatan 3 cikgu rasa. Okey, so ini adalah simbol atom. Kalau kita lihat jadual berkala unsur, dia ada simbol atom ini. Perasan tak? Perasan. Okey, so dekat sini, okey, ni yang dia huruf ni, okey, huruf ni adalah simbol unsur. Okey, ini adalah simbol unsur. Kalaulah unsur tersebut hidrogen, jadi simbol dia adalah H. Kalau O, kalau simbol dia O, dia adalah oksigen. Okey, so dekat sini kita general, kita letak dia sebagai X. Okey, kemudian A. A ni apa? Okey, A ni adalah nombor nukleon. Okey, manakala Z adalah nombor proton. Okey, Z itu adalah nombor proton, A itu adalah nombor nukleon. Tetapi kadang-kadang dia terbalik tau. Dia letak nombor proton dekat atas, nombor nukleon dekat bawah. Tu cikgu macam mana nak kenal mana satu nombor proton, mana satu nombor nukleon kan? Okey, so kamu lihat nombor nukleon biasanya dia lebih besar nilai dia. Okey, nombor nukleon ni dia lebih besar, manakala nombor proton dia lebih kecil. Kita tengok kejap lagi apa maksud lebih besar atau lebih kecil. Okey, so kalau kita tengok dekat sini ni contoh untuk oksigen. Okey, ini adalah contoh untuk oksigen. So dekat sini ini adalah simbol. Okey, ini adalah simbol oksigen. Right, ini adalah simbol oksigen. Okey, so nampak tak dia tulis kat bawah ni kan oksigen. Okey, yang nombor 8 ni. Dia ada dua nombor. Satu nombor 8, satu 16. Okey, satu lagi 16. So kamu rasa yang mana satu nombor proton, yang mana satu nombor nukleon? Tahu tak yang mana satu nombor proton, yang mana satu nombor nukleon? Nombor proton yang 8. Pandai. So, nombor proton adalah 8 sebab dia kecil nilainya. Manakala 16 tu adalah nombor nukleon. Ingat lagi tak nombor nukleon tu apa, nombor proton tu apa? Tak. Okey. Kali cikgu recall semula. So, ni lagi satu contoh iaitu magnesium. So, magnesium simbol dia adalah Mg. Jadi, yang mana satu nombor proton? 12. Pandai. So, ini adalah nombor proton.
Okey. Hari cikgu tanya cikgu apa benda nombor proton, apa benda nombor nukleon. Okey, so kita nak lihat sikit struktur atom. Okey, so kalau kita lihat dalam struktur atom yang kamu belajar semasa kamu berada di menengah rendah. So kalau kita lukis susunan struktur atom tu. Okey. Okey. So ini adalah struktur atom. Okey, dekat tengah-tengah ni, dekat tengah-tengah ni adalah nukleus. Okey, dekat tengah-tengah ni adalah nukleus. Perasan tak nukleus tu ada warna biru dan ada warna merah yang dia bersimbol positif. Okey. Jadi dekat nukleus ni dia ada dua lagi substruktur iaitu struktur kecil atom. Okey. So struktur kecil atom dekat nukleus ada dua iaitu yang pertama adalah neutron. Okey, cikgu tulis neutron guna pen biru. Neutron dan yang warna merah itu adalah proton. Okay, so yang warna biru tu adalah neutron. Neutron ini dia bercas neutral. Dia tak ada cas. Kosong lah cas dia. Manakala proton, cas dia adalah positif. Okay. Okay. Manakala yang ini apa? Yang dekat luar ni. Okay. Kejap. Okay, ini dan ini. So ini apa ni cikgu? Okey, dua ini adalah elektron. So kita nak belajar lukis susunan elektron ni lah. Okey, susunan elektron ni. So yang ini, yang ini, ini adalah petala. Kita panggil dia. Okey, so cikgu ulang balik. Atom ni dia memang zarah yang terkecil. Okey, tapi dalam atom tu dia ada 3 benda lagi. Okey, iaitu yang pertama adalah elektron. Elektron ni charge dia negatif. Okey, charge dia adalah negatif. Manakala yang kedua adalah neutron. Neutron dia charge dia neutral. Manakala proton charge dia adalah positif. Okay, charge dia adalah positif. Jadi, yang kita duk sebut nombor proton, nombor nukleon tadi tu. So, nombor proton dia sama dengan bilangan bilangan proton. Okay, so nombor proton dia sama dengan bilangan proton. Alright? Okay. Manakala nombor nukleon dia sama dengan bilangan proton campur neutron. Okay, itulah bezanya nombor proton dan nombor nukleon. Nombor proton sama dengan bilangan proton. So, nombor proton untuk unsur ini yang cikgu tengah lukis ni, atom ini adalah 2. Okey, sebab dia ada 2 proton dalam tu kan. Kalau nombor nukleon dia berapa? Kamu rasa? Berapa nombor nukleon dia? Cuba kira ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi nombor nukleon dia ada 4. Nombor proton tadi 2. Okey, boleh faham tak setakat ni? Tak faham sangat dah. Okey, yang bahagian mana yang Nita kurang faham? Semua. Yang
Yang dalam tu kena kira semua ke macam mana? Yang elektron, neutron, proton tadi dah faham ke belum? Belum. Belum. Okey. So macam ni. Dalam atom, unsur macam hidrogen, lithium, beryllium, boron yang dekat jadual berkala unsur tu, dia boleh dalam keadaan atom atau ion. Okey. So kita cerita dulu bahagian atom. Okey. So dalam bab struktur atom yang kamu belajar sebelum ini, okey, kita dah tahu atom ni dia ada 3 sub-atom. Maknanya dia ada lagi struktur kecil dia. Okey, anak dia lah kita kira. Okey, jadi anak dia ada 3, iaitu yang pertama dia ada elektron. Okey, dia ada elektron. Ingat, semua atom mesti ada elektron. Okey. Kemudian dia ada neutron. Neutron ni duduk dekat mana? Neutron tu duduk dekat nukleus. Nukleus tu dekat tengah-tengah. Okey, nukleus tu berada di tengah-tengah. Ni, kat sini. Okey. Alright. Manakala proton duduk dekat tengah-tengah juga. Apa beza proton dengan neutron? Okey, proton dengan neutron dua-dua duduk dekat nukleus, dekat tengah-tengah atom. Okey, tapi proton dia cas positif. Okey, proton dia bercas positif. Yang cikgu lukis ada simbol tambah dekat tengah-tengah tu. Merah tambah tu adalah proton. Manakala yang biru tengah-tengah tu adalah neutron. Dia tak ada cas, kosong. Okey, manakala elektron yang duduk dekat luar tu, yang duduk dekat petala tu adalah bercas negatif. Okey, setakat tu faham tak? Faham. Okey. So sekarang tadi cikgu tunjuk kat kamu yang simbol tu dia ada nombor proton dengan nombor nukleon kan? Betul. So nombor proton tu apa? Nombor nukleon tu apa? Okey, nombor proton ni dia sama dengan bilangan proton yang ada dalam nukleus sesuatu atom. Okey, jadi kalau kita tengok contoh yang cikgu lukis ni, kamu cuba kira ada berapa proton dekat nukleus tu. 2. 2. Jadi nombor proton dia adalah 2. Okey, nombor proton dia adalah 2. Sebab apa nombor proton dia 2? Sebab dia ada 2 bilangan proton dalam nukleus tu. Okey. Kemudian ada nombor yang lagi satu kamu belajar iaitu nombor nukleon. Okey, nombor nukleon ni adalah bilangan proton campur dengan bilangan neutron. Okey, so dalam nukleus tu ada berapa proton, ada berapa neutron? Cuba kamu tengok. Neutron ada 2, proton ada 3. Mana datang lagi satu proton? 2. 2 kan? Proton ada 2, neutron ada 2, betul tak? Betul. So kalau kita campur dua-dua ni ada berapa semua sekali? Proton dengan neutron tu? 4. Okey, jadi itu yang kita dapat nombor nukleon 4, nombor proton 2. That's why tadi cikgu kata macam mana kita nak kenal pasti proton, nombor proton dengan nombor nukleon. Cikgu kata nombor proton biasanya angka dia lebih kecil, nombor nukleon angkanya lebih besar. Okey, sebab nukleon tu dia ada dua-dua, proton dengan neutron. Okey. Tapi dalam kita nak belajar tajuk hari ni iaitu susunan elektron, kita nak fokus dekat nombor proton. Kenapa nak fokus dekat nombor proton, cikgu? Okey. Cuba kamu lihat.
kalau dia adalah atom, biasanya bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okay, so kalau dia atom, cikgu tulis kat sini Mana nak tulis lagi Okay, kalau dia adalah atom, okay, bilangan elektron, cikgu buat E topi. E topi itu adalah elektron. Ni elektron yang dekat luar ni. Yang duduk dekat petala yang cikgu highlight warna merah tu. Okay, itu adalah elektron. Sama dengan bilangan proton. Okey, bilangan elektron sama dengan bilangan proton. Cuba kamu tengok. Betul tak elektron dia ada dua, proton dia ada dua dekat gambar yang cikgu lukis ni. Betul. Betul kan? Okey. Jadi kita boleh katakan, kita boleh katakan dekat sini bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Ini untuk atom. Okey, untuk atom. Sebab apa? Sebab bilangan proton tadi positif 2. Okey, bilangan elektron negatif 2. Jadi, dia akan jadi neutral balik. Positif 2 dengan negatif 2. So, dia akan jadi neutral. Sebab tu, sebab tu atom dia dalam keadaan neutral. Dia tidak bercas. Okey? So maksudnya tadi kita tengok nombor oksigen tadi, nombor proton dia ada 8 kan? Jadi dia ada 8 elektron. Okey, dia ada 8 proton, 8 elektron. Boleh faham tak? Boleh sikit. Boleh sikit. Okey, magnesium ni. Cuba tengok magnesium ni. Nombor proton dia 12 kan? Okey. So, berapa bilangan proton dia? Okey, berapa bilangan proton dia? 12. Okey, berapa bilangan elektron dia? 24.305. No, bilangan elektron. 24. Okey, no. Ini adalah nombor nukleon. Cikgu kata bilangan elektron sama dengan apa? Proton. Jadi, kalau bilangan proton dia 12, bilangan elektron dia berapa? 12. 12. Ingat So, kamu kena ingat kalau dia atom, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okey? So, kita tengok dekat nombor proton unsur dia bagi. Okey. So, sekarang baru kita tengok buku teks. Tadi tu cikgu recall balik tajuk semasa kamu belajar tingkatan. Cikgu rasa tingkatan 3 kamu belajar tentang atom. Okey. So, kita tengok dekat sini dia kata, anda telah ketahui bahawa setiap unsur di dalam jadual berkala unsur moden mempunyai nombor proton yang tersendiri. Kalau kita tengok kan dalam jadual berkala unsur, mana jadual berkala unsur kita? Kejap. Ni dia. Okay, ni yang kita belajar hari Isnin. So, dalam jadual berkala unsur ni, dia memang ada nombor proton. So, macam hidrogen ada 1. Helium ada 2. Lithium ada 3. Beryllium ada 4. Boron ada 5. Karbon 6. 7 nitrogen, 8 oksigen, 9 fluorin, 10 neon dan seterusnya. Okay, so setiap unsur ni dia punya nombor proton is berbeza-beza. Kalau kita tengok, dia takkan sama antara satu dengan yang lain. Okay, itu keunikan unsur dalam jadual berkala unsur.
Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia kata, betul lah setiap unsur dalam jadual berkala unsur moden ni dia ada nombor proton yang tersendiri. So sebagai contoh, dia kata nombor proton bagi oksigen ialah 8. Betul lah kan? Tadi kita tengok nombor oksigen bagi nombor proton bagi oksigen 8 dan nombor proton bagi magnesium adalah 12. Okey. Jadi kalau atom tu neutral, neutral tu maknanya zero, tak ada charge, tak bercas positif, tidak bercas negatif, bilangan proton adalah sama. Okey, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Okey, jadi bagaimana, macam mana elektron ni dia nak susun di sekeliling nukleus. Tadi cikgu lukis, elektron ni dia akan duduk dekat petala, dia akan mengelilingi nukleus. Okey, so elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Mana satu petala ni? Ni dia petala. Okey, nampak ni yang cikgu lukis gambar dekat bawah ni, rajah 8.5, susunan elektron di sekeliling nukleus. Tengok gambar rajah tu. Okey, so dekat situ tengah-tengah sekali yang ini adalah nukleus. Okey, so ini adalah nukleus. Okey, so ini yang cikgu lukis warna merah itu adalah petala yang pertama. Okey, petala pertama ni kita cuma boleh letak 2 elektron sahaja. 1, 2. Okey, kita cuma boleh letak 2 elektron sahaja, iaitu 1 dan 2. Okey, petala yang ketiga. Petala yang kedua. Ini adalah petala yang kedua. Okey, so ini petala yang kedua. Petala kedua kita boleh isi dia 8 elektron. Okey, cikgu besarkan sikit yang ni. Petala kedua dia boleh isi 8 elektron. So macam mana nak lukis 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu lukisan dia. Okey, dan petala yang ketiga, yang last ni, kita boleh isi 18 elektron. Okey, 18 elektron. Itu cara kita nak susun elektron dekat dalam petala masing-masing. Okey, alright. So, dia kata kat sini, elektron akan memenuhi petala terdekat dengan nukleus dahulu. So, kita kena isi ikut bilangan petala. So, tengah-tengah ni nukleus. Yang lepas nukleus ni adalah petala pertama, and then petala kedua dan petala yang ketiga. Paling luar, paling jauh daripada nukleus, lagi bertambahlah petala. Dan elektron ini kita dapat isi dalam petala baru apabila petala sebelumnya telah diisi. So kalaulah dekat petala yang pertama ni dah cukup 2, baru kita boleh isi lebihan elektron dekat petala yang ketiga. Okay, alright. So, okay, so kalau kita tengok ni contoh, kita tengok dulu yang ni bawah. Bagi atom-atom dengan nombor proton 1 hingga 20, elektron, 2 elektron kita isi dalam petala pertama. Okey, 8 elektron diisi dalam petala kedua dan 8 elektron diisi dalam petala ketiga. Okey, itu yang kita nak tengok hari ni. Alright, so ni contoh susunan elektron dalam atom sulfur. Ni okey, boleh tengok ke? Ni contoh susunan elektron sulfur. Okey, so sulfur ni, cuba tengok dalam jadual berkala unsur. Sulfur ni simbol dia adalah S. Okey, S. Jadi kalau kita tengok, dia punya dia punya nombor proton dia adalah 16. Okey, nombor proton bagi atom sulfur adalah 16.
Okey, jadi kalau 16, macam mana kita nak susun? Okey, tengok. Ni sulfur, ni adalah petala 1. Okey, dia ada 16 elektron E topi tu adalah elektron. Jadi ni petala 1. Petala 1 tu dia isi berapa elektron? Cuba tengok. 1, 2. Okey, so dia ada 2 elektron. Okey, kemudian petala 2. Mana satu petala 2? Ini adalah petala 2. Okey, so ini adalah petala 2. Okey, so petala 2 ada berapa elektron dia isi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada berapa elektron? 8 elektron. Sampai. Kan? Okey, kemudian dia baru berapa? 8 tambah 2 baru ada 10. Baru ada 10 elektron. Tapi sulfur ni dia ada 16 elektron. Jadi dia kena isi lagi 6. Jadi dia kena tambah lagi satu petala. Jadi yang last ini adalah petala yang ketiga. Okey, petala yang ketiga. Okey, petala ketiga dia kena isi lagi 6 elektron. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi susunan elektron. Yang kita kata susunan elektron tu nak tulis macam mana? So kita kena tulis 2, 8, 6. Okey, apa maksud 2, 8, 6 ni cikgu? Okey, 2 ni duduk dekat petala 1, 8 duduk dekat petala 2, 6 duduk dekat petala 3. Okey, jadi inilah susunan elektron. Okey, ini susunan elektron untuk sulfur. Okey, so susunan elektron dia adalah 2, 8, 6. So kalau kita boleh tengok dekat sini. So dia kata susunan elektron bagi atom sulfur ditulis sebagai 2, 8, 6. Sama kan macam cikgu tulis? Okey. So ini adalah susunan elektron dalam bentuk tulisan. Kita nak menulis. Yang ini dalam bentuk rajah. So ada dua cara. Kalau dia kata lukis gambar rajah susunan elektron, so kita kena lukis macam yang A ni. Okey, tapi kalau dia kata tulis susunan elektron, dia macam yang B ni. Okey, alright. Jadi, cikgu ada sedikit latihan. Boleh faham ke ni cikgu terang tadi tu? Boleh. Boleh. Okey, kita nak tengok latihan supaya lebih faham. Okey, ni nota. Nota cikgu akan bagi. Inilah yang dia cikgu terang tadi tu. Okey, kalau atom neutral, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. So, ni dia terang balik je. Elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Okey. So, ni yang diterang tadi. Petala pertama mesti letak 2 elektron sahaja. Okey, petala kedua kita letak 8. Okay, and then baki tu kita akan letak pada petala ketiga. Okay, so inilah susunan elektron dia. Okay, so ni yang cikgu nak suruh kamu buat. Lagi kamu tolong lukis. Okay, kamu salin dalam buku tulis. Nanti cikgu akan bagi dekat grup WhatsApp latihan ini. Okay, so dia suruh kita lukis susunan elektron bagi 20 unsur pertama dalam jadual berkala unsur. So simbol dia tu ada dalam dekat tengah-tengah nukleus. Okay, so contoh yang pertama ini adalah hidrogen. Okay, nombor proton hidrogen adalah 1. Jadi kita tulis susunan elektron dia adalah 1. So lukis dia akan dapat 1 sahaja elektron. Okey, kenapa dekat sini pangkah cikgu? So boleh je sebenarnya nak letak bulat atau pangkah. Dua-dua simbol diterima. Okey, alright. So kita tengok pula untuk helium.
Okey, helium nombor proton dia 2. Jadi dia ada elektron 2. Macam mana kita nak buat? 2. Okey, so buat je 2. Alright, so macam mana nak lukis? So kita lukis dia. Okay, dia mesti tengah-tengah ni adalah helium. Tulis macam tu. Kemudian kita tulis lagi satu bulatan. Tak comel pula bulatan cikgu. Okey, kamu tulis cantik-cantik bulatan. Okey. So kamu lukis satu petala je sebab dia dua. So dia lukis 1, 2. Macam tu je. Okey? Okey, yang ketiga. Yang ketiga adalah proton. Okey, proton dia adalah 3 iaitu lithium. Jadi susunan elektron dia adalah macam mana nak buat? 2, 1. Ingat, yang depan maksimum 2 sahaja. 2, 1. Jadi macam mana nak lukis? Kita lukis. So kita tulis dahulu, buat dulu untuk nukleus dia iaitu lithium. Okay, so dia ada berapa petala? 1, 2. So dia ada 2 petala. 1, 2. So cikgu kena lukis 2 petala lah. Petala saya ni tak cantik. Dia tak comel sangat. Sebab dia automatik jadi bulat. So kita tulis petala pertama kita isi 2 elektron. Okey, petala pertama kita isi 2 elektron. Petala yang ketiga kita isi 1 elektron. So cukuplah 2, 1. Boleh? Boleh faham tak? Boleh. Maisarah ke tu? Maisarah okey? Boleh follow ke? Boleh. Okey. So kejap lagi cikgu akan share dalam grup WhatsApp untuk minta kamu salin. Okey, kamu boleh salin daripada salin dalam buku tulis kamu. Okey, and then nanti hantar dalam grup Telegram untuk saya semak. Boleh ke? Boleh. Okey, macam marah je Nita. Okey, so setakat ni je kelas cikgu. Cikgu akan share bahan tadi tu. Tajuk ni dia macam susah sikit kamu rasa. Tapi bila kamu dah buat semua latihan tu, kamu akan rasa benda tu senang je sebenarnya. Macam tu lah. Okay. So thank you semua. Kita jumpa lagi pada esok hari jam 8.45. Okay, kalau kamu merasa cikgu perlu ulang semula tajuk ini, kamu boleh inform cikgu. Okay, bye. Jaga diri tau. Baik, cikgu. Terima kasih. Sama.